Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Ayat 105 kan? 104. Okey, daripada ayat yang lepas, setelah Allah beritahu tentang orang-orang munafik, sebelum tu Allah beritahu ada golongan as-sabiqunal awwalun, golongan muhajirin daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikut orang muhajirin dan ansar, wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian Allah beritahu sekeliling Nabi ada orang Arab munafik yang sifat mereka ialah maradu ala nifaq. Apa makna maradu? Maradu. Apa dia? Yang melampau lah. Orang munafik yang melampau. Bila mereka tak pergi, tak ikut serta dalam peperangan, mereka tak, bila Nabi balik mereka tak jumpa dan tak minta maaf. Kemudian Allah beritahu orang munafik ini ada yang Allah beritahu Nabi dan para sahabat, dan ada yang Allah tak beritahu. Kemudian selain daripada golongan muhajirin, ansar, sabiqunal awwalun, dan golongan munafik, golongan lain ialah dia bukan munafik dan bukan daripada kalangan orang yang betul-betul beriman daripada muhajirin dan ansar, iaitu mereka yang mencampur adukkan antara amal soleh dan dosa. Mereka ni solat, puasa, sedekah, tapi dosa pun mereka buat juga. Dan mereka adalah sahabat Nabi. Tapi bila mereka buat dosa, apa mereka buat setelah melakukan dosa? Apa dia? Bertobat. Dan kesungguhan mereka bertobat ni sampai tahap mereka ikat diri mereka di tiang-tiang masjid sebagai tanda mereka ni betul-betul menyesal. Dan mereka tak makan, tak minum. Mereka tak nak dibuka ikatan, sehinggalah Allah menurunkan ayat yang menunjukkan taubat mereka diterima. Siapa antara mereka ni? Dia ramai, tapi ada seorang yang saya sebut nama. Tak ingat. Dia mula dengan Abu Bakar. Bukan. Abu Hurairah saya tak sebut pada minggu lepas. Abu apa? Saya rasa pelajar yang sama datang minggu lepas ni. Abu apa? Abu Ubaidah.
Mula tu nak menembak tu. Fikir tak datang, selamat lah. Tak datang kan? Minggu lepas. Tetap minggu lepas. Tak. Abu Lubabah. Abu Lubabah. Abu Lubabah dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, dia masuk golongan ni, yang melakukan amal solat dan campur aduk dengan dosa. Tapi bila buat dosa, mereka bertaubat sungguh-sungguh sampai tahap mereka ikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Tak ada. Kalau ada nama tu, orang kemudian taruh lah. Okey. Kita sampai situ kan? Kemudian tambahan, kita sampai ayat 103. Tambahan kepada golongan ni yang buat dosa dan campur aduk dengan amal soleh, bila bukan setakat mereka bertaubat, tapi mereka tambah satu lagi, iaitu mereka bersedekah. Menunjukkan apa? Sedekah itu boleh menghapuskan dosa. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata sedekah itu boleh tutfi'u al-khati'ah, boleh memadamkan dosa. Dan juga Allah sebut tujuan sedekah, tujuan yang paling utama ialah bukan nak bantu orang miskin. Tujuan utama ialah balik kepada pemberi sedekah tu. Dan tujuan yang faedah yang paling besar kepada pemberi sedekah ialah bukan nak rawat penyakit fizikal, tapi penyakit hati. Bersihkan hati daripada sifat-sifat cinta dunia, pentingkan diri, tidak sayang kepada orang miskin. Kemudian juga dalam ayat 103, sunnah Nabi bila orang bersedekah, kita doa pada dia. Dan sunnah Nabi juga bila kita bersedekah, jangan kita minta orang berdoa. Dua benda yang berbeza. Kalau kita bersedekah dan kita minta orang berdoa, salah. Itu bercanggah dengan sunnah Nabi. Dan kalau orang bersedekah, kita tak berdoa pun salah juga. Kan? Dia nak berdoa, itu adab dia kepada pemberi. Tapi kita yang memberi, jangan minta dia berdoa. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata antara bentuk meminta balasan bila kita berdoa ataupun bagi makan ialah minta orang doa. Itu pun bentuk balasan yang tak sepatut. Orang Melayu suka kan? Contohlah, bila nak pergi Mekah, dia buat majlis makan kan? Antara salah satu tujuan supaya orang yang makan tu doa untuk dia pergi Mekah biar selamat. Selamat pergi dan selamat balik. Tapi haji belum tentu selamat. Itu pun sebenarnya tak menepati sunnah. Ustaz, kalau orang tu suruh kita berdoa, kita nak kata apa, Ustaz? Kalau dia suruh kita berdoa, kita tak nak, tapi kita nak cakap apa, Ustaz? Tak, kalau dia minta, kita berdoa je lah. Itu sebenarnya masalah siapa tu? Masalah dia ke masalah kita? Masalah dia. Kan? Dia yang bersalah kan? Tapi bila dia meminta kita ni, dan masalah kita apa dia? Masalah kita apa dia? Bila orang minta baru berdoa, itu masalah kita. Orang beriman tanpa diminta berdoa. Bila masa di mana-mana saja. Jangan tunggu orang minta baru, itu pun masalah tu. Kenapa tak doa pada saya? Awak tak minta pun? Itu salah. Orang yang masuk mudahan hospital apa semua dia minta doakan, selamat tak pun? Minta kita doakan Dia dari segi, dia secara umum minta orang berdoa tak salah. Tapi dari segi adab,
Dan dari segi tawakal kita pada Allah kuranglah. Dari segi adab macam kita tak beradab lah. Seolah kita masih ada kebergantungan pada orang. Kan? Kemudian logiknya, mana doa yang paling ikhlas? Orang yang bermasalah ataupun orang yang tak ada kaitan dengan masalah tu? Kenapa nak minta orang tu kan? Dia tak ada masalah, dia tak ada penyakit pun. Dia tak dioperate kan. Jadi kita yang berhajat lagi-lagi ikhlas berdoa. Saya pun tak tahu, saya dah cakap banyak kali tapi dalam WhatsApp tu terus. Saya nak masuk hospital ni, tolong doakan. Tak payah. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu. Mengadu je kepada Allah. Okey. Kemudian ayat 103 juga Allah beritahu doa Nabi itu membawa sakanun, ketenangan. Okey, ayat ke 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu. Tidakkah mereka mengetahui? Mereka ni siapa ni? Bukan. Tidakkah mereka mengetahui annallah, sesungguhnya Allah huwa. Dia kalau ada huwa kat tengah. Sebenarnya dalam bahasa Arab kalau tak ada huwa, kita dah faham. Allah yaqbalu, menerima kan. Tapi bila Allah kata Allah, dia ni pun Allah lah. Ada maksud. Maksud apa? Mana Allah nak begitu, sesungguhnya Allah hanya dia saja yang boleh menerima taubat. Boleh faham? Kenapa Allah tekankan? Sebab ada orang menganggap bahawa manusia boleh memaafkan dia. Manusia boleh padam dosa dia kan? Ada kan? Agama apa tu? Kristian. Lepas tu yang memadamkan dosa juga berdosa. Macam mana pula? Siapa nak padam dosa dia? Dia sahaja yaqbalu, menerima taubat. Apa makna taubat? Taba yatubu. Taba yatubu. Makna dia ialah raja'ah, kembali. Raja'ah yarji'u. Bila sebut taubat, mana kembali? Bila kembali, kalau kembali kepada siapa? Okey, kalau kembali kepada Allah, ada tak tanda? Lalu kawan tanyakan, apa tanda taubat saya diterima? Apa dia tanda taubat seseorang diterima? Itu je? Semua boleh mendakwa saya lepas taubat ni tenang je kan? Dia bila kembali kepada Allah, maknanya kena ikut perintah Allah. Bila ikut perintah Allah, ada tak amal soleh? Tanda yang paling jelas, ada amal soleh. Dulu tak salat, sekarang salat. Dulu buka aurat, sekarang tutup. Dulu tak salat sunat, sekarang salat sunat. Mesti ada tanda. Bila kembali, mana taat kepada Allah. Okey, dia saja menerima taubat an ibadihi, dari ibadi, hamba-hambanya. Kemudian wa ya'khus, dan dia juga mengambil ataupun menerima sedekah. Apa maksud menerima sedekah? Mengambil dia. Menerima amalan sedekah seseorang. Allah Maha Kaya, Allah tidak perlukan sedekah. Yang perlukan sedekah siapa? Manusia. Jadi di sini maksud Allah menerima sedekah seseorang.
Bila Allah kata Allah saja terima taubat, taubat siapa ni? Yalah, yang mana ni? Bukan orang munafik. Orang munafik bertaubat tak? Tak. Sebab itulah Allah akan terima taubat orang yang bertaubat. Mana kalau kita tak bertaubat, Allah terima tak? Tak. Ada satu ayat, inni laghaffarun liman taba. Surah Syura ke apa? Sesungguhnya aku Ghaffar, Maha pengampun. Tapi kepada siapa? Liman, kepada orang yang bertaubat. Sebab itulah ada setengah orang dia kata kita buat dosa pun tak apa sebab Allah tu Maha pengampun. Salah, sebab Allah mengampunkan orang yang bertaubat. Kamu tak bertaubat pun. Okey, kemudian wa annallah, dan sesungguhnya Allah huwa, hanya dia sahaja at-tawwab. Apa makna tawwab? Bukan setakat menerima. Dia bahasa Arab kalau taibun, menerima taubat, biasa-biasa je lah. Pattern dia fa'ilun. Tapi kalau pattern dia fa'alun. Ini menunjukkan banyak. Satu, Allah menerima taubat daripada ramai orang. Yang kedua, setiap orang Allah menerima taubat yang banyak. Itu makna tawwab. Kalau taibun, mungkin Allah terima taubat sekali-sekala, kan, ataupun sekali seminggu. Tapi Allah kata dia cuba buat taibun, jadikan pattern dia fa'alun. Inilah ni. Tawwabun, fa'alun. Boleh? Jadi kita kena faham bila Allah sebut tawwab makna apa? Allah menerima taubat yang daripada manusia, makhluknya yang ramai. Yang kedua, sifat tu ada tak pada kita? Ada tak? Ada. Kalau kita, Tuhan tu macam kita kan, nak maafkan orang, tengok berapa kesalahan. Kalau 3 dah tak maafkan. Lepas tu nak maafkan, tengok pula siapa tu. Kalau jenis jahat sangat, kita tak nak maaf. Kalau Allah bersifat macam kita, apa jadi? Semua ahli neraka. Ada satu hadis kursi ya. Ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia menyesal, dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, Allah berkata, hamba aku tahu bahawa ada Tuhan yang mengampunkan dosa dia, lalu dia pun lepas dosa menyesal terus dia bertaubat. Jadi Tuhan rasa bangga sebab hamba tu yakin Allah tu menerima taubat. Allah berkata apa? Ghafartu lahu, aku ampunkan dosa. Lepas tu hamba ni buat dosa lagi. Kemudian dia bertaubat. Kemudian Allah kata, Masya Allah, hamba ni tahu, sedar bahawa aku saja boleh mengampunkan dosa. Dia pun datang menghadap aku. Aku ampunkan dosa dia. Lepas 2 kali, dia buat dosa lagi. Kali ketiga. Kemudian dia bertobat. Allah kata apa? Sama. Hambaku tahu bahawa ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa. Maka aku ampunkan dosa. Kemudian lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata, buatlah apa saja kamu nak buat. Aku akan ampunkan dosa kamu. Boleh faham? Boleh faham? Apa maksud dia? Tak, Allah cakap pada kawan tu, berapa kali tadi dia buat salah? 3 kali. Kemudian Allah kata yang keempat pada, buatlah apa saja, aku akan ampunkan dosa kamu. Maksudnya?
tak buat apa lagi, dah 3 kali turut-turut. Maknanya logiknya dia akan buat lagi lah, berulang kan. Tapi Allah begitu awal-awal, aku akan ampunkan dosa dia. Maksudnya ialah Allah cukup yakin bila dia buat dosa dia akan terus sedar dan betul-betul bertaubat, tak main-main. Maka orang macam ni buatlah, aku akan terima taubatnya. Dan kata ulama, kalau orang buat dosa kemudian taubat main-main, lepas tu buat lagi, orang macam ni Allah tak akan terima taubatnya. Boleh faham kan? Kita buat dosa, lepas tu dah menyesal betul-betul, menangis, dah tinggal, malam besok buat lagi, dia betul-betul menyesal ni. Orang macam ni Allah kata buatlah dosa berapa kali pun aku akan ampunkan. Yalah. Sebab tu Allah kata itu golongan apa ni? Golongan yang mencampur adukkan amal soleh dengan dosa. Tapi jangan, kalau kita okey macam tu boleh buat dosa, orang macam ni memang Allah tak akan ampunkan. Sebab apa? Dia macam main-main dengan Tuhan. Itulah penting sifat tawwab. Ada satu hadis lagi, Nabi kata Allah sentiasa membuka tangannya di waktu pagi untuk menerima taubat orang yang buat dosa di waktu malam. Dan Allah sentiasa buka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang buat dosa di siang hari. Maknanya berapa lama Allah akan terima dosa taubat seseorang? Pagi, petang, siang, malam. Okey. Dan sebenarnya kita selalu tak buat dosa ke sekali seminggu je. Selalu ke? Dalam satu hari tu berapa kali? Tak tahu. Tak tahu tu tak nak bagi tahu ke ataupun sebab banyak sangat? Tutup air. Okey, dia sangat menerima taubat. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ada satu hadis Nabi kata ma asarra man istaghfara lebih kurang. Ma'asara apa makna? Tidak kekal. Tidak kekal dalam dosa. Man istaghfara, siapa yang bertaubat. Walau aznaba, walaupun dia melakukan dosa 70 marrah, 70 kali fil yaum, dalam satu hari. Apa maksudnya? Ini nak begitu apa ni? Bukan nak dorong orang buat dosa sampai 70 kali. Tapi nak bagi tahu Allah tu Maha Pengampun. Kan sifat orang beriman, dia tak akan ulang dosa kan? Allah sebut dalam surah apa tu? Bila dia buat dosa, terus dia ingat pada Allah, terus bertaubat, dia tak kekal dalam dosa. Bukan tak ulang, dia tak kekal dalam dosa. Surah apa tu? Ali Imran. Ayat berapa? Tak apalah, tak ingat nombor ayat cuba baca. Tak ingat juga. Wallazina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian wa man yaghfiru dzunub
illallah. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135, 136, 135. Okey, cuba tadabbur. Setiap ayat menunjukkan apa? Kebesaran Allah dan juga menunjukkan rahmat Allah. Bila kita faham ayat ni, kita akan rasa betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Okey, wallazina, orang-orang yang iza fa'alu, apabila mereka melakukan fahisyah, dosa keji, dosa besar, termasuklah zina. Mana orang beriman buat tak dosa besar? Buat. Ni yang pontin peperangan ni dosa besar ni. Aw zalamu anfusahum, ataupun apa beza buat dosa besar dengan zalim diri sendiri? Tak, ini dosa besar, ini dosa kecil. Kan? Kita dosa besar mungkin tak tapi dosa kecil banyak kali tak setiap hari? Tak terkira. Kemudian apa sikap orang beriman ni bila buat dosa besar ataupun dosa kecil? Zakarullah, terus dia ingat pada Allah, takut pada kebesaran Allah. Lepas ingat pada Allah, fastaghfaru, mereka istighfar, terus bertaubat terhadap dosa-dosa mereka. Kenapa? Kenapa mereka terus ingat dan bertaubat pada Allah? Sebab mereka yakin wa may yaghfiruz dzunub, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali ada, cukup yakin. Kemudian walam yusirru. Walam yusirru apa dia? Ni asarra yusirru. Kalau asarra fi'il madhi, yusirru mereka tidak kekal ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sedar itu adalah dosa, maka mereka tak kekal. Beza tak ayat? Kalau Allah kata mereka tak ulang dengan mereka tak kekal dalam dosa, beza tak? Apa beza? Kalau tak ulang, ada kemungkinan jadi lagi. Kalau tak kekal, maksudnya ada kemungkinan akan terjadi lagi Dosa yang sama. Kalau tak ulang? bagus. Mana yang menunjukkan rahmat Allah? Tak ulang ke tak kekal dalam dosa? Subhanallah. Kalau Allah kata mereka tak ulang, teruk tak kita? Kalau buat dosa kena dosa lain, kalau dosa sama Allah tak terima taubat. Tengok rahmat Allah dalam perkataan apa? Yusirru. Kalau tidak ulang Allah macam ni. Allah sebut walam yu'idu, mereka tidak ulang dosa yang sama. Habis. Sebab kita biasa setiap hari dosa sama ke dosa berbeza-beza? Apa dia? Ada bawang merah, ada bawang putih. Ya. Sama lah tu, daripada dulu bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih kan. Bawang goreng jarang-jarang je. Nah, ni menunjukkan ayat ni, hadis ni lebih kurang sama maksudkan. Tidak kekal dalam dosa siapa yang bertaubat, walaupun dia ulang dosa yang sama. Yang penting lepas dia buat dosa dia tak kekal, dia bertaubat, lepas tu dia buat dosa yang sama, tapi itu tak dipanggil kekal. Boleh faham? Ali Imran 135. Okey. Kemudian Allah tambah lagi perkataan Rahim, menunjukkan apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Lepas terima taubat ada lagi perkataan Rahim. Maksudnya apa? Itu tidak ada pada manusia. Kita bila orang buat salah,
Kita nak maaf pun dah susah kan. Tapi lepas nak maaf nak sayang, susah ke macam mustahil je kan. Tengok, dia bukan hadis, bukan Quran, tapi dia hafal tu. Baik apa tu? Huwat tawwabu ar-rahim. Saya lepas saya maafkan awak, saya sayang pada awak. Macam awak tak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab saya nak ikut sifat Allah. Boleh Kenapa kita susah sangat nak sayang pada orang yang buat salah? Kenapa susah? Apa dia? Kenapa susah nak lupa? Apa dia? Tengok, sebab tu susah nak berubah. Sebab asyik salahkan orang je. Dia tak mengaku ni, itulah kelemahan saya Ustaz. Syaitan. Dia sebenarnya kita susah nak sayang pada orang yang buat salah pada kita. Sebab kita tak rasa, tak yakin kelebihan sayang pada orang buat salah. Kita tak rasa kelebihan tu. Kita ada rasa ego kan, kamu dah buat salah, mana boleh aku sayang pada kamu? Betul tak? Tuhan ni, orang buat salah pada dia beribu setiap hari kan. Dan kesalahan pula beribu-ribu setiap hari. Kalau Tuhan macam kita, hancur. Aku boleh maafkan, tapi sayang no. Apa tadi ayat? Kalau Tuhan baca ayat tu, nanya tak kita? Okey, kemudian wakul dan kul. Katakanlah, wahai Muhammad. Bila kul tu makna perintah kepada Nabi. I'malu, beramalah oleh kamu. Tengok, buat dosa bukan masalah besar, tapi bertaubatlah. Lepas tu apa dia? Allah kata pada Nabi, cakaplah pada sahabat ni dan semua umat kamu. Apa dia? Beramalah. Beramalah. Menunjukkan apa? Kenapa Allah suruh beramal? Dia, kenapa Allah tak kata belajarlah, berilmulah, tapi Allah kata beramallah. Menunjukkan kita dikira mengikut amalan, bukan ilmu. Berapa ramai yang ilmu banyak, tapi amal sikit je, ruginya orang ni. Dan berapa ramai ilmu dia tak banyak, tapi dapat satu amal, yang tu yang Allah nak tengok kan. Walaupun kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah berdasarkan apa? Amalan ke berdasarkan ilmu? Betul, syarat nak beramal mesti berilmu. Tapi kalau ilmu banyak tak beramal, sia-sia. Kasyajarah bila samarah. Seperti pokok yang tidak ada buah. Okey. Tengok Allah kata pada Nabi, bagi tu pada umat kamu beramal. Kenapa? Kenapa kena beramal? Fasayyarallah. Maka siapa akan lihat amalan kita? Allah akan melihat amalan kamu. Subhanallah. Kalau kita buat kerja, suami nak tengok, kita buat elok ke atau pecincai je? Elok kan? Kalau kita buat kerja, bos nak tengok, dia buat cincai ke elok? Elok. Tapi bila buat kerja, Allah nak tengok, buat cincai ke buat elok? Pergi kerja awal pakai smart kan? Sebab apa? Orang nak tengok, bos nak tengok. Tapi bila solat masa kerja, lewat pakai pun lipat kaki seluar tinggi sebelah kan? Lepas tu lipat lengan ni. Dia tak rasa. Bila solat dia tak rasa Allah yang
nak tengok. Betul kan? Bila pergi airport tu macam nak masuk syurga, tapi bila solat kat airport tu macam tengok Allah kata amalan kamu ni bukan imam nak tengok, bukan bapa kamu nak tengok, Allah buatlah yang terbaik. Kemudian bukan Allah saja nak tengok, wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasul pun nak tengok amalan kita. Subhanallah. Kemudian siapa lagi nak tengok? Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Maknanya yang akan menyaksikan amalan kita bukan saja Allah, bukan saja Rasul, tapi macam mana tu? Dia dua-dua, sudah mati dan sebelum mati. Ada satu hadis, lalu satu jenazah, hadis sahih kan? Jadi sahabat-sahabat kata apa? Oh, mayat ni baik. Semua pakat puji. Nabi pun jawab apa? Wajabat. Wajib. Kemudian lalu pula satu mayat yang memang jahat. Jadi sahabat pun kata, dia ni masalah ni. Ya. Nabi kata wajabat. Maka Umar Ibn Khattab bertanya, apa maksud engkau ya Rasulullah bila lalu mayat yang baik dan sahabat puji, kamu kata wajabat? Nabi kata, iaitu wajib dia akan masuk syurga. Dan bila lalu mayat yang tak baik, kamu semua mengatakan tak baik berdasarkan yang kamu nampak pada zahir, maka wajib dia masuk neraka. Apa maksudnya? Amal persaksian orang beriman boleh dipakai. Persaksian orang beriman boleh dipakai. Ini maksud yara ni. Akan melihat siapa? Orang beriman. Okey. Tapi berbeza dengan yang amalan masyarakat kita. Bila mayat ada kat depan, dia tanya jemaah, apa kamu kata pada mayat ni? Baik. Padahal semua jemaah yang salat tak kenal pun mayat tu. Itu salah. Salah. Apa dia? Tak, dia sebenarnya yang berlaku zaman Nabi spontan, bukan menjawab soalan, bukan. Mayat lalu sahabat pun spontan cakap, mayat ni Masya Allah, masa solat, masa hidup kan, Masya Allah. Dia bukan Nabi tanya baru mereka jawab, tak, spontan. Kita jawab bila? Imam tanya, imam tak kenal, jemaah pun tak kenal mayat tu. Ustaz, kan ada yang saya dengar satu lah, tak tahu lah ayat ke hadis yang mengatakan kita tak boleh yang mengatakan seseorang tu boleh masuk syurga atau apa. Ha? Tak. Sahabat bukan kata jenazah tu ahli syurga, ahli neraka. Sahabat puji. Yang kata wajabat siapa? Nabi. Dan Nabi bila bercakap berdasarkan wahyu. Jadi jangan kita kata wajabat. Kita kata mayat ni okey, alhamdulillah, cukup. Tak ada, jangan. Itu tak boleh. Okey, kemudian wasaturadduna, dan kamu akan dikembalikan ila ilmil ghaib, kepada alimi yang maha mengetahui. Al-ghaib, perkara siapa ni? Allah. Wasyahadah, dan yang syahadah lawan ghaib, yang nyata. Jadi antara ghaib dengan syahadah, Allah sebut yang mana dulu? Ghaib. Kenapa Allah sebut ghaib dulu? Allah tahu benda ghaib, kemudian baru Allah kata dia tahu benda yang nyata. Kenapa? Susunan perkataan tu ada maksud. Kalau Allah sebut syahadah dulu, macam tak ada beza sangat dengan kita. Sebab kita tahu tak benda yang zahir. Jadi Allah bagi tahu perkataan yang sangat-sangat berbeza dengan kita.
Allah tahu benda ghaib. Yang ni ada orang tahu, tapi ghaib Allah saja yang tahu. Jadi pertama, bila buat amalan, yakin Allah akan lihat. Jangan ingat orang tengok. Yang paling penting Allah tengok. Jadi bila Allah tengok, yang pertama, yang paling penting apa dia? Betulkan apa? Niat. Sebab yang Allah nak tengok yang ghaib. Yang ghaib ialah apa yang dalam hati. Itulah apa ayat tu? Salah satu sifat Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur. Al-Ghafur makna dia as-sittir, sittir. As-sittir. Sittir makna dia yang menutupi. Jadi Ghafur tu Allah bukan setakat memaafkan, tapi Allah menutupi dosa kita. Boleh? Sebab tu ulama kata bila orang puji kita jangan tertipu. Kenapa? Orang hanya puji apa yang dia nampak. Yang dia tak nampak banyak tak keaiban kita. Kenapa dia tak tahu? Allah tutup. Dan jangan kita berbangga bila buat dosa orang tak tahu. Hebat aku. Dah 5 tahun aku buat, seorang pun tak tahu. Tak. Bukan kamu hebat, Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Allah nak bagi peluang kamu bertaubat. Okey? Yang maha menutupi. Satru. Yang maha menutupi. As-sittir. Okey. Ulama kata kalau kita buat dosa dan dosa tu ada bau, agak-agak apa jadi? Berapa orang nak duduk dekat kita? Fayunabbi'ukum, lalu dia yunabbi' daripada nabak. Mau? Bukan. Daripada nabak. Surah nabak. Nabak dengan khabar, beza tak? Nabak ni berita besar. Kalau khabar, mungkin kecil, mungkin besar. Dia kalau bagi tahu biasa macam khabar. Tapi bila Allah bongkar segala amalan kita di akhirat, berita kecil ke berita besar? Sebab tu Allah guna perkataan yunabbi'ukum. Memberitahu ataupun membongkar. Bima kuntum, dengan apa yang kamu kerjakan. Orang beriman Allah panggil seorang-seorang, bukan dia khalayak ramai. Kemudian Allah sebut dosa kita satu persatu dan kita mengaku. Dan kita pun masa tu yakin memang tak ada peluang dah masuk syurga. Lepas tu last kali Allah kata apa? Dosa-dosa kamu yang aku sebut satu persatu dan kamu dah mengaku, kat dunia aku tutup, di akhirat besok, di akhirat sekarang, masa tu Allah bercakap, aku ampunkan. Masuk syurga. Boleh? Bersyukur. Sebab banyak dosa kita, kelemahan kita, orang tak tahu. Suami kita pun tak tahu kan? Betul tak? Suami kita tahu tak semua perangai kita ni? Bila dia tak ada kat rumah. Tak tahu kan? Malah memasak lah, malah mengemas. Bila balik je, zak, siap. Bukan semualah. Contoh. Okey. Wa akharuna, dan yang lain. Yang lain. Makna apa ni? Bila sebut yang lain daripada yang mana ni? Yang mana ni? Sabiqun awwalun, muhajirin dengan ansar, kan? Kemudian yang ikut orang muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga, yang campur adukkan amal soleh dengan amal. Yang campur aduk ni mereka bertaubat tak? Dan Allah terima tak taubat mereka? Okey, ini yang lain daripada tu. Orang beriman yang tak pergi dalam peperangan Badar dan tak ada alasan. Tak ada alasan. Memang sejak sebab nak seronok dengan kerajaan dan ada sebab ada kebun yang dah berbuah, saja malas nak pergi.
Ni grup ni. Yang 3 orang tu. Ka'ab bin Malik kan? Siapa? Ada 3 orang ni. Ka'ab bin Malik, 2 Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Ar-Rabi'. Dia kepala setiap nama ni kalau gabungkan jadi Mekah. M kan, mim, kaf, Ka'ab, kaf, Hilal, ha, Mekah. Murarah, Ka'ab, Hilal, 3 orang ni. Ha? Jadi yang lain ni, inilah ni. Murjauna. Apa makna murjauna? Ditangguhkan, dilewatkan. Ditangguhkan apa ni? Ditangguhkan taubat mereka. Mereka bertaubat tapi Allah tak bagi jawapan. Yang macam Abu Lubabah tu turun ayat Allah terima. Yang ni tak. Berapa hari ni? Tak, 50 hari. 50 hari. Ini Allah kata yang lain ni 3 orang ni murjauna, ditangguhkan penerimaan taubatnya. Li amrillah, kepada urusan Allah. Itu perintah urusan Allah. Sama ada apa? Imma yu'azibuhum, sama ada yu'azibuhum, Allah nak akan azabkan mereka, wa imma, dan ataupun ni yatubu ni kan, ataupun dia iaitu Allah menerima taubat mereka. Oh, pening ni 3 orang ni. Nanti kita akan baca kisah dia. 50 hari. Nabi hukum apa? Nabi pulau. Bukan Nabi je pulau. Nabi arang sahabat, semua sahabat jangan bercakap dengan 3 orang ni. Jangan bagi salam. Kalau mereka cakap, jangan jawab. Mereka bagi salam, jangan jawab. Senyum pun jangan. Bahkan Nabi arahkan semua isteri 3 orang ni balik rumah masing-masing. Tinggal 3-3 bersama di rumah. Masing-masing di rumah. Kuarantin bukan 14 hari ni. Ni lagi dahsyat ni. Kuarantin dia apa dia? Jumpa Rasulullah buat tak tahu je. Kita kalau suami balik rumah, suami buat tak tahu pun dah rasa macam sempit je dunia. Ke rasa luas? Kita balik rumah, bapak kita kan buat tak tahu je. Bagi salam pun dia tak jawab. Rasa macam mana? Ya Allah. Itu baru suami, baru bapa, ini Rasulullah. Sebab tu 3 orang ni Allah kata, bumi Madinah yang luar tu dia rasa sempit je, macam duduk dalam lubang je. Sebab jumpa Nabi di masjid, Nabi buat tak tahu. Bagi salam, Nabi tak jawab. Jadi apa hikmah Allah tangguhkan? Allah boleh je mereka bertaubat, hari ni turun ayat Allah terima taubat, boleh je. Tapi Allah tangguh sampai Allah nak tengok betul-betul ikhlas tak mereka bertobat. Teruk hujan ni. Cerita 3 orang ni hadis tu panjang lebar. Yang tua Hilal. 3 ni Nabi arahkan isteri balik rumah. Tapi Hilal ni isteri dia mengadu pada Nabi, benarkan dia duduk bersama Hilal. Sebab Hilal ni dah tua dah. Dia tak perlu sangat nafsu apa semua kan. Tapi dia perlu kepada penjagaan. Akhirnya Nabi benarkan. Boleh? Oh, susah. Susah nak jadi sahabat. Susah nak masuk syurga. Kita senang je. Solat, pergi kelas, pergi Mekah, balik habis. Tak ada, jangan lepas tu syok sendiri pula tu.
Okey, kemudian wallahu dan Allah alimun, maha mengetahui. Hakimun lagi maha. Apa kaitan dua sifat ni dengan kisah ni? Ada orang beriman berbeza tak? Sebab tak pergi peperangan. Berbeza. Hukuman berbeza tak? Yang tu Abu Lubabah Allah terima taubat. Yang 3 orang tak. Kenapa? Jawapannya sebab Allah tahu dan Allah Maha bijak. Apa hukum paling sesuai untuk 3 orang dan apa hukum paling sesuai untuk Abu Lubabah dan kawan ni? Allah Maha bijak. Mungkin kalau Allah terima taubat 3 orang ni, segera 3 orang ni tak berkesan. Okey, boleh? Saya ingat ada satu ayat lagi. Pendek pula. Biasa penuh. Whiteboard. Boleh sampai 11.30 lah. Apa beza alimun dan hakim? Mengetahui dengan bijaksana. Dia sebenar. Bila Allah sebut alim, biasanya ada hakim. Sebab apa? Allah nak bagi tahu sifat Allah berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang ada ilmu tapi tak bijak. Ilmu bukan main sampai PhD tapi cakap macam orang bodoh. Kan? Buat kerja membazir. Tak ada kebijaksanaan, ilmu tinggi. Ataupun ada orang bijak tapi ilmu pula tak ada. Allah dua-dua. Bila Allah ada ilmu, semua ilmu Allah berdasarkan hikmah. Mesti apa yang Allah buat, mesti ada kebijaksanaan. Saya bagi contoh. Bila Allah buat tsunami kan, berapa ribu yang mati? 300,000 kan. Berdasarkan apa? Tentulah ilmu Allah. Berlaku pada tahun sekian dan yang akan matinya lebih kurang 300,000. Tapi ada hikmah tak? Ada hikmah tak? Ada. Apa hikmahnya? Setengah orang dia kata, apa ni Tuhan buat elok-elok manusia, lepas tu mati sekaligus 300,000. Tak bijak lah. Tak. Apa hikmah Allah? Kalau yang dah mati, apa kebaikan untuk dia? Yang mati 300,000, apa kebaikan dia? Manakala dia buat dosa, dosa dia setakat tu je, tak bertambah lagi. Kalau tak ada tsunami, mungkin dosa dia bertambah dan azab pun bertambah. Kalau yang mati tu orang beriman, maka dia akan mati dalam keadaan beriman. Dan untuk orang yang hidup, pengajaran. Untuk kita kat Malaysia, tsunami pun tak ada, mati pun tak. Apa hikmah dia? Apa hikmahnya? Jadi hikmah tu kena berfikirlah. Kena berfikir. Kita ada duit banyak kan? Ilmu pun tinggi, jawatan besar. Tapi ada tak ketika kita buat kerja macam orang tak cerdik? Ada kan? Contoh apa dia? Bekas pegawai pencen dia tipu 500,000 kan? Duit banyak. Betul. Dia alimun tapi tidak ada hakimun. Ada orang duit banyak, dia buat rumah besar. Ada 10 bilik, tapi anak dia 2 orang je. Cerdik tak? Tak cerdik. Lepas tu bila dah pencen, anak pun kahwin, dia pun pindah rumah kondo yang 2 bilik je. Yang tu nak jual pun tak laku kan? Tak cerdik. Apa dia? Tak bijak lah tu. Tak bijak lah. Dia kadang-kadang dia kata alasan apa? Untuk bila anak balik, menantu balik, cucu kan ramai. Padahal balik sekali setahun je. Sekali setahun saya homestay je kan. Tak cerdik. Ustaz ikut suka saya lah, duit saya. Tak cerdik. Dan kalau ikut suka kamu,
Kamu kalau Tuhan, okeylah kan. Tapi kamu balik jumpa Allah, Allah akan tanya satu persatu. Okey, ada soalan? Dia ada juga. Apa soalan? Tanya Ustaz, dia kata hati, dia kata betul Ustaz, hati rasa macam nak meletup kalau suami balik selalu buat tak tahu. Sampai pada sebab saya salah pun bawa buka. Cuma doa saja saya boleh buat Ustaz. Ada tak cara untuk saya keluar dari situasi ini? Dia kata bila balik suami buat tak tahu, macam nak meletup lah dia kan. Lepas tu masam muka kan. Itu baru suami tu. Cuba bayangkan Ka'ab bin Malik tu. Siapa buat pada Ka'ab bin Malik tu? Rasulullah. Manusia yang paling Allah sayang, Rasulullah buat macam tu. Lagi nak meletup. Ada wakil daripada kerajaan Parsi, bila dia tahu 3 orang ni dipulak oleh Nabi, dia hantar surat. Hantar surat apa dia? Pujuk 3 orang ni supaya murtad. Dia kata Nabi dah tak suka pada kamu, keluar je lah. Oh, kalau iman dia nipis, habis. Dan nak bagi jawatan pula tu kan, bagi jawatan macam sekarang lah, pengurusi GLC apa. Jadi macam mana nak keluar daripada situasi tu? Dia sebenarnya yang paling penting hubungan kita dengan siapa? Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah, kita beriman pada Allah, kita taat perintah dia dan kita jalankan tanggungjawab sebagai isteri, suami tak suka juga, itu masalah suami. Itu masalah suami. Kak Syam ni macam ada persamaan je. Ya. Jadi itu masalah suami. Tapi kalau suami masam muka sebab kita tak jalankan tanggungjawab, itu masalah kita. Muhasabahlah diri kita. Apa yang tak kena, apa yang kekurangan akukan, dan hubungan kita dengan Allah. Itu masalah kita, kita kena muhasabah, kena baiki. Tapi kalau kita dah sempurna dengan Allah pun okey, dengan suami pun okey, tapi suami perangai macam tu juga, biarlah. Sebab apa? Sebab suami jahat macam mana pun bukan penghalang untuk kita menjadi ahli syurga. Buktinya Asiyah isteri Fir'aun, suami dia, suami Asiyah ni bukan setakat masam muka, bukan setakat buat tak tahu. Bila Asiyah balik, suami dia buat apa? Pukul, belasah, azab. Tapi Asiyah tetap beriman dan menjadi ahli syurga. Jadi tak ada masalah. Yang penting kesalahan tu bukan daripada kita. Okey. Apa ada pada suami? Bila kita mati, agak-agak suami masuk tak dalam kubur bersama kita? Tak. Agak-agak dia tunggu lama tak kat luar kubur? Tak ada. Cara lain. Dia cara lain sebelum kita mati lagi. Jadi saya nak bagi tahu kita ni bila orang kecil hati dengan kita, orang masa muka kita sangat terasa. Tapi kita dah lama solat lambat, kita tak ikut perintah Allah, kita tak rasa bersalah pun kan? Jadi rasalah bersalah bila kita tak laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Lepas tu barulah hubungan dengan manusia. Asas hubungan dengan manusia akan menjadi baik bermula daripada hubungan kita dengan Allah. Sebab tu Nabi orang yang paling baik dengan keluarga dia, betul kan? Kan? Apa sebab? Sebab Nabi lah paling baik hubungan dengan Allah. Bila hubungan baik dengan Allah, dengan suami, dengan anak, semua akan jadi baik. Kalau dia tak baik dengan anak isteri, dengan anak, ceklah hubungannya dengan Allah. Okey. Dah, ada soalan lagi? Kita perasan taubat diterima. Dia perasan tidak ada dalam Islam. Perasan, hukum perasan adalah haram. Sebab surah An-Najm Allah kata, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Allah kata apa? Jangan kamu tuzakku, makna bersihkan diri. Rasa kamu betul, rasa kamu baik,
rasa taubat diterima? Allah kata jangan. Kenapa? Sebabnya Allah begitu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa sebenarnya yang bertakwa, bukan kamu. Allah lebih tahu pasal hati kamu daripada kamu sendiri. Jadi jangan perasan, penyakit perasan tu penyakit paling bahaya, lebih bahaya daripada COVID-19. Dia pakai topeng takut pada COVID, tapi penyakit bahaya ada dalam hati dia. Jadi macam mana kalau kita bertaubat, kita nak rasa Allah terima tak? Sebab kita bersangka baik dengan Allah kan? Okey, kita boleh bersangka baik kepada Allah setelah taubat kita cukup syarat. Sebab Allah janji bila bertaubat betul-betul Allah akan terima. Kan? Jadi kalau dah cukup syarat, kita yakinlah kena bersangka baik. Tapi kalau syarat pun tak cukup, janganlah perasaan Allah terima. Boleh? Tanya ni hikmah daripada taubat nasuha. Hikmah? Daripada taubat nasuha. Hikmah taubat nasuha? Apakah hikmah daripada taubat nasuha? Oh, soalan tu macam bukan soalan lah. Selain daripada taubat nasuha, ada taubat pula. Tak ada, satu taubat aja. Satu taubat aja. Dia sebenarnya Allah kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebenarnya taubat nasuha kita pernah bincangkan. Mana taubat yang cukup syarat dan betul-betul ikhlas. Selain pada taubat nasuha ada lagi taubat? Tak ada. Satu je ni. Jadi hikmah taubat nasuha ialah pasti Allah terima kalau cukup syarat. Dan bila Allah terima, tandanya apa? Amalan kita bertambah. Cinta kita pada dunia dah tak ada, dah tawar dah. Tengok dunia tawar aja. Tengok telefon rasa macam nak baling je kan. Tengok Quran rasa macam nak baca 24 jam je. Itu tanda-tanda taubat diterima. Apa dia? Ramai yang cakap taubat ni yang kena solat kan? Tak. Syarat taubat 5. Tak termasuk solat sunat taubat. Nama lagi solat sunat. Solat sunat. Apa hukum dia? Sunat lah. Kenapa nak wajibkan benda yang sunat? Dan yang bunuh 99 orang kan, kemudian dia bunuh seorang lagi 100 kan? Dia bertaubat tak? Ada sebut dalam hadis dia solat sunat taubat malam tu? Tak ada. Bukti cukup syarat apa dia? Bukti orang yang bunuh 100 ni taubat dia terima dan cukup syarat. Apa dia? Pertama, dia tinggal dosa. Betul tak? Lepas ke 100 dia tak bunuh dah. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, dia berazam tak akan buat. Apa bukti? Dia berpindah tempat kan? Itu azam tak nak buat lagi. Kalau duduk tempat yang sama, dia akan ulang lagi. Kemudian dia bertobat kerana Allah. Dan sebelum nyawa sampai ke cukup syarat. Walaupun tak salat sunat, taubat. Berapa ramai yang salat sunat taubat setiap malam, tapi dosa pun buat setiap hari. Tak cukup syarat. Hanya bila kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah, perlukah kita sebut semua dosa-dosa kita? Apa dia? Perlu tak kita sebut semua dosa-dosa kita bila kita bertaubat dan minta ampun? Tak payah sebut. Yang penting kita sedar. Macam tadi ayat tadi Allah kata apa? Mereka tidak kekal dalam dosa dalam keadaan mereka sedar. Jadi dia kena sedarlah dosa apa. Sebab itulah syarat taubat kena menyesal. Kalau tak tahu dosa apa, boleh tak kita menyesal? Menyesallah saya. Sebab apa buat dosa? Dosa apa? Saya pun tak tahu. Tak, menyesal mesti tahu dosa apa. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas saya akan datang hari Jumaat insya-Allah pukul 10.30. Sambung sifat ibadur rahman. Lepas tu kita akan ke Kuala Kerai. Minggu pertama dan minggu ketiga. Jumaat, Sabtu dan Ahad kita akan berada di Kuala Kerai. Di Pusat Tafis.